Di sini saya akan menerangkan tentang konsep insan dan manusia dan teori penciptaan manusia. Di dalam konsep insan, insan ditarifkan sebagai makhluk istimewa kerana menerima ilmu pengetahuan dan berkehendak. Insan melalui proses kejadian iaitu pada asalnya daripada tanah. Menurut petikan surah Al-Mu'minun 23 ayat 12 ialah parti makanan yang berasal daripada tumbuhan yang ditanam. Proses kejadian ini adalah bermula proses persenyawaan yang berlaku ke atas cecair yang sedikit dan mata kasar manusia tidak dapat dilihat. Kedua, insan mempunyai daya dan kecenderungan untuk berilmu. Fakta ini boleh didapati di dalam Al-Quran yang pertama sekali diturunkan dengan Iqra'. Berpegang dengan konsep Iqra' ini, ia menunjukkan secara semula jadi fitrah manusia adalah dahagakan ilmu pengetahuan. Ketiga, insan secara fitrahnya adalah bersifat pelupa. Secara prinsipnya, insan dijadikan oleh Allah SWT untuk melakukan tanggungjawab sebagai seorang hamba. Namun, apabila dilahirkan di muka bumi, manusia selalu bersikap alpa dengan tujuan yang diutuskan di muka bumi. Terdapat beberapa impak yang bakal diterima oleh manusia jika tidak mengendahkan perintah Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Quran. Teori penciptaan manusia. Saya akan beri dalam 4 sahaja teori, iaitu yang pertama teori Plato. Ia wujud manusia di alam idea iaitu berasal dan wujud di dalam nyata Plato. Kebahagiaan sempurna tercapai apabila sampai ke alam idea. Yang kedua teori Aristotle. Wujud sebenar manusia ialah di alam nyata. Terangkum sifat benda wujud seperti vegetatif, sensitif, rasional. Rasional ialah roh yang tidak akan mati. Yang ketiga, teori Darwin. Beliau telah mengemukakan satu teori kejadian manusia yang berasal daripada evolusi monyet yang telah berevolusi ke tahap tertinggi. Beliau telah menemukan banyak bukti untuk mengukuhkan lagi teori beliau seperti fosil, makhluk yang merupakan antara beruk dan manusia. Sebab itu teori ini semakin lemah, seorang ilmuwan bernama Ngawi telah menemui fosil manusia kera yang merupakan penghubung antara bentuk kera dengan manusia sempurna yang selama ini dicari. Ini terjadi pada tahun 1981. Seterusnya ialah teori abiogenesis. Teori ini menumpukan asal kejadian kehidupan di muka bumi sewaktu pembentukan bumi pada 4 hingga 3.5 miliar tahun yang lalu. Teori abiogenesis atau teori generatio spontanea dibuat berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Aristoteles bahawa ikan-ikan yang berada di sungai berasal dari lumpur. Tidak hanya itu sahaja, dia juga melakukan percubaan pada tanah yang direndam di dalam air dan hasilnya muncullah cacing dalam tanah tersebut. Teori ini lebih dikukuhkan oleh Anthony dan Leeuwenhoek. Sebab itu dia menemukan mikroorganisma di dalam air yang terendam dengan menggunakan mikroskop. Dia berpendapat bahawa mikroorganisma tersebut berasal dari udara. Di sini sahaja penerangan saya. Saya serahkan kepada Izzuddin Hashim untuk menerangkan topik beliau.